Halo kepada semua guru-guru Maths yang saya hormati. Hari ini saya nak buat PLC secara online untuk Mathematics. Okey, atas arahan Ketua Panitia. Okey, sekarang saya nak share cara nak mengajar melalui YouTube. Okey, so hari ini kita adakan PLC untuk guru-guru Maths kan. Katakan cikgu nak mengajar soalan transformation ataupun soalan plan dan elevation kan. So anda boleh cuba dapatkan satu soalan. Okey, lepas tu anda cuba buat screen recording. Okey, cuba buat screen recording untuk soalan anda. Okey. So, kalau anda tak pasti apa tu screen recording, nanti bolehlah tanya saya kan kalau cikgu free nanti ya. Okey, sekarang katakan saya nak mengajar plan dan elevation. Okey, untuk pelajar form 4 untuk ulang kaji peperiksaan akhir tahun. Okey, sekarang tengah nak hujan ni, boleh dengar petir tak? Okey, saya nak record suara saya kena cari tempat yang sunyi. Sebenarnya nak buat YouTube bukan senang tau. Kadang-kadang ada anjing menyalak lah, ada bunyi bising kan, dia akan mengganggu. Dia sangat sensitif dengan bunyi ya. So kalau anda nak buat YouTube anda kena cari tempat yang sunyi ya. Okey, katakan saya nak share soalan ini dengan pelajar saya. Saya baca soalan lah. Okey, so anda baca soalan tu, guna suara anda yang sedap tu, anda baca, anda highlight. Okey, macam mana nak highlight ini? Guna pen merah. Sebenarnya saya dapati saya guna Acrobat sangat bagus sebab dia menjimatkan ink kan. Tak payah membazir duit untuk membeli ink, marker pen. Rasanya cikgu-cikgu boleh cuba gunakan Acrobat untuk mengajar di kelas nanti ya. Okey, katakan saya nak mengajar pelajar buat ini, contohnya ini ialah plan dan elevation kan. Ini ialah donggakan depan, donggakan sisi kan, plan. So, kita tunjuklah objek ini kepada pelajar selepas kita baca soalan. So, kita rekodkan skrin tu. Lepas tu kita guna suara kita. Kita baca. Dan kita bagi tahu pelajar apa kita kena buat kalau nak lukis. Okey, kalau kita nak lukis dari pandangan sisi ataupun pandangan depan ataupun plan. So kita boleh ajar pelajar fahamkan soalan, apa maksud full scale tu, skala penuh kan. So kita boleh terangkan dengan perkataan full scale itu maksudnya apa. Okey, jadi satu hari nanti saya boleh tengok YouTube Cikgu Fazila ke ataupun cikgu-cikgu Maths yang lain. Okey, kita kongsi bersama ya pengalaman mengajar melalui YouTube. Okey, sebenarnya mengajar melalui YouTube ni membantu pelajar lah, terutama sekali mereka yang tidak mampu pergi tuition ataupun mereka sibuk bantu emak atau bapak dia kerja, dia tak ada masa kan. So malam-malam dia boleh buka YouTube, dia boleh belajar sendirilah. Sebenarnya ada kebaikan juga. Alright. Okey, sekarang katakan saya nak ajar pelajar lukis pandangan sisi ni. So saya akan bagi tahulah pelajar X ni anda berdiri di sini. Saya pangkarkan dengan X tu merah. So saya bagi tahulah pelajar anda nak lukis, anda kena guna highlighter. Highlight garisan-garisan tu dengan garisan penuh. Sebab garisan itu boleh dilihat. Okey. So mula-mula kita ajar mereka sketch dulu dari garisan yang dasar tu. Lepas tu kita kata ini sketch bukan lukisan, bagi tahu dia. So semasa sketch tu dia kena cuba dapatkan ukuran-ukuran tu dan tulis di tepi lah, tak payah tulis unit pun tak apa. Just secara kasar je.
supaya bila dia lukis nanti dia terus boleh lukis berdasarkan sketch dia kan. So biasanya saya galakkan pelajar sketch dulu, okey, sebelum dia lukis, dan cari pusat dulu, jejari berapa macam tu. Okey, tunjuk kepada mereka jejari itu macam mana dapat. Okey, guna compasses. Okey, so kita boleh terangkan semasa kita buat video lah. Okey, kalau boleh anda boleh demo lagi bagus lah. Sebenarnya kalau boleh anda ambil lah video pelajar tengah lukis kan. So bolehlah masuk video itu dan tunjuk kepada pelajar lain cara nak lukis semicircle. Nanti saya cari satu masa saya tangkap video pelajar lah. Okey, nanti ya kita tengok ada masa kita buat PLC kali kedua ya. Kita bagi semua cikgu-cikgu Maths buat YouTube sendiri, lepas tu kita kongsi YouTube kita. Okey. Untuk yang ini pandangan dari X tu kita guna warna untuk menarik perhatian pelajar lah. Okey, kita lukis, kita sambil lukis tu kita sambil terangkan. Okey, sebenarnya kita boleh sambil lukis kita terangkan, lepas tu kita highlight apa ukuran yang penting dan kita bagi tahu pelajar macam mana nak dapatkan sketching itu. Okey. So saya rasa kaedah ini membantu pelajar yang agak lemah lah, sebab dia boleh tayangkan video itu banyak kali lah. Itu satu kelebihan. Sebab belajar melalui YouTube itu dia macam more on one to one kan, one to one. Belajar di rumah kan. Sekarang kan musim COVID kan. Jadi ramai pelajar dia terpaksa belajar melalui YouTube lah. Dan kaedah ini memang selamatlah, bebas daripada virus. Okey, untuk pandangan sisi untuk Y, kita tunjuklah dengan warna merah. Lepas tu kita sambil tu kita lakarkan, bagi tahu pelajar, oh ini ukuran dia 4. Okey, lepas tu yang ni ukuran 5.5. Kita terangkan. Dan kita kena bagi tahu pelajar ini bukan lukisan. Ini ialah lakaran sahaja. Okey. So kita akan tulis ukuran tu di atas garisan dan kita terangkan bahagian yang condong itu sebenarnya tak payah ukur, dia akan dapatkan ukuran tersendirilah. Lepas tu kita akan bagi tahulah kalau anda nampak silinder itu dia memang bila diunjurkan dia akan dapat segi 4 tepatlah. Dengan jari itu ialah lebar segi 4 tepat tu dan panjang ialah 6. So kita ajar dia cara nak buat lakaran yang betul dulu sebelum kita minta dia lukis dengan cantik ya. So sebenarnya ada ramai pelajar dia tak tahu nak tengok macam mana dapatkan garisan itu. Mereka tak tahu. Dia tak tahu nak tengok dari tepi ke, dari dalam ke, dari atas ke, dari bawah. Dia tak faham. Dia tak faham itu unjuran ataupun orthogonal projection. Projection dia tak faham. So kita kena terangkan kepada mereka semasa kita buat video lah. Kita bagi tahu dia, kita tekan ke bawah, kita tekan ke dinding, macam tu lah. Guna suara cikgu yang sedap tu, suara yang menarik tu untuk menarik perhatian pelajar. Sambil-sambil itu anda boleh baca soalan, highlightkan isi-isi penting dan bagi tahu pelajar macam mana nak faham soalan ya. Sekarang saya akan tayangkan lagi satu soalan B ya. Soalan B ini merupakan plan. So kita akan terangkan soalan itu, baca soalan itu guna intonasi kita. Lepas tu bagi pelajar faham, baru kita akan minta dia buatlah. Okey. So dalam gambar raja itu ada satu bungkah 4x4x1 dan ianya adalah garisan terlindung kan, hidden line. So kita bagi tahulah kalau garisan terlindung itu kena garisan putus-putus. Dan plan itu kita macam kita tekan ke bawah, compress. Setiap titik itu ke
ke tanah. Macam tu lah, kita tekan. Picit ke bawah lah, bagi tahu dia. Okey, faham cikgu? So sekarang PLC saya tengah berjalan ya. Saya sudah janji dengan cikgu untuk buat PLC, janji dengan KP. So hari ini saya menepati janji saya ya. Saya buat PLC secara online melalui YouTube ya cikgu. Okey. So saya buat sekali lagi lakaran tu untuk plan kita akan lukis. Kita bagi tahulah pelajar kita akan lukis segi 4 tepat, 8x7 dulu. Lepas tu barulah kita tambah garisan macam tu. Sambil kita tulis, sambil kita terangkan. Okey? Supaya pelajar itu faham apa yang kita buat. Okey, so kebaikannya ialah kita boleh zoomkan objek kita, dan kita boleh bagi tahu pelajar secara dekatlah apa yang kita nak fokuskan. Garisan penuh, garisan putus-putus. Okey? Jadi kita bagi tahulah ukuran tu macam mana dapat 8, lepas tu 2. Kita terangkanlah dengan bahasa kita. Okey? So lepas tu yang garisan yang terlindung kat dalam tu kita bagi tahulah kenapa kena garisan putus-putus. Okey? Dan setiap sudut itu kena bagi 90 darjah. Okey? Macam mana nak dapatkan 90 darjah? Kita boleh terangkan semasa mereka tengah lukis. Okey, so sekarang saya akan sharekan lakaran ini kepada pelajar, dan saya minta mereka buat lakaran dulu sebelum dia lukis. Okey, so ini ialah sketch sebelum lukis ya. Lepas ini kita akan minta pelajar lukislah, dan kita akan tunjuk cara mereka lukis kalau boleh. Sini saya tak sempat ambil video pelajar saya tadi. Saya lupa ambil. Saya hanya kumpul dia punya hasil kerja dan saya terangkan di sini hasil kerja mereka. Ada sedikit masalah, misalnya garisan itu ada double line. Kita tunjuklah garisan double line itu tak boleh. Lepas tu sudut itu mestilah kalau boleh tepat-tepat 90 darjah kan. Okey. So kita boleh kongsikan hasil pelajar di YouTube supaya mereka boleh belajar daripada kesilapan mereka. Ataupun kita boleh tunjuk hasil yang perfect supaya jadikan contohlah kepada pelajar yang lain. Kalau ini, kalau boleh garisan itu jangan double line. Sikit tak apalah, tapi garisan ini kalau boleh bagi dia garisan yang even. Tak mau ada garisan yang pecah-pecah atau double line lagi kita kata. Dan kalau boleh dia bersih lah. Kalau ada bintik tu macam tak cantik lah, bagi dia bersih. Kita bagi tahu pelajar kita mempunyai high expectation lah gambar darjah dia. Ini sudut nampaknya bukan 90 darjah kan. Kita tengok, kita tahulah sudut itu bukan sudut tepat. Dia macam ada ralat sikit lah. So kita bagi tahulah ini kurang sesuai. So kena perbaiki lagi lah. So ini sebenarnya boleh membantu pelajar lah untuk memahami kesilapan dia. Dan ini ialah sebenarnya secara keseluruhan lukisannya agak okey, yang ni okey, agak cantik, kemas. Bagi tahu dia jangan ada lubang ya, kena enclose. Okey, kena garisan tu mesti tertutup ya. Okey, ini good lah, saya rasa boleh bagi dia satu pujian lah kalau dia buat dengan baik. Okey, so yang ni pun rasanya sudut dia tak begitu tepat lah, tengok garisan itu terlebih sikit kan. Kita bagi tahu dah dia garisan tu jangan terlebih lah. Okey. So kita akan terangkan hasil kerja pelajar itu melalui video. Okey, kalau boleh kita tak mau tunjuk nama dia lah supaya dia tak rasa feel bad lah. Okey, kita just bagi tahu ini kurang sesuai dan ini boleh diperbaiki lagi. Okey. Tak mau ada garisan lebih-lebih. Kalau boleh tepat-tepat, berhenti di tempat tu. Okey, lukisan mesti tepat bagi tahu dia.
Jangan ada satu kawasan yang mana garisan itu ada pecah-pecah ataupun double line, tak maulah. Ataupun sengit sikit pun tak maulah. So bagi tahu dia. So kita boleh sebenarnya ajar pelajar kita buat lukisan dengan perfect supaya dia akan dapat markah penuh lah. Okay, sudut dia check sudut tu guna protractor. Okay, sebenarnya guna pembaris. Pembaris, 2 batang pembaris kan, sebatang pembaris pun sudah memadai untuk lukis 90 degree kan. Okay, yang ni garisan dia tengok satu tebal satu nipis lah, bagi tahu dia yang ni tak sesuai lah. Boleh diperbaiki lagi ya. Okay, so kita kongsikan hasil kerja pelajar supaya mereka boleh memperbaiki lagi dia punya kualiti kerja lah. Okay, thickness tu, ketebalan garisan tu kalau boleh biar sama. Okay, sama tebal lah supaya nampak lebih cantik sikit lah. Kita bagi tahu mereka kita mempunyai high expectation, kita nak mereka dapat A+ kan. Okay, selepas kita kongsi mereka punya hasil kerja, selepas kita beri sedikit komen ataupun teguran ataupun nasihat ataupun puji-pujian, kita tunjuklah model answer kan, jawapan yang perfect lah, yang kita dapat dari mungkin dari skema pemakahan kan. Bagi dia buat perbandingan cara kerja mereka dengan jawapan yang dikehendaki oleh pelajar lah. Okey, semasa pemeriksa itu tanda. Okey, mereka nak sudut itu mestilah 90 darjah ataupun sedikit saja berbeza. Alright. So kita bagi komen sikit. Yang ni okey, garisan tu sudut tu nampak okey. So kalau okey, kita bagilah tanda remark bagus ke. Okey, suruh pelajar itu teruskan. Okey. Rasanya yang ni garisan ada tebal, ada nipis kan. Dan sudut pun tengok sudut pun macam tak begitu tepat kan. Okey, kalau kita bagi tahu pelajar secara terus terang mungkin dia tak begitu sukalah. Kalau kita kongsi macam ni, dia akan rasa oh macam ni cikgu tak suka kan. Ya, so saya rasa kaedah YouTube ini juga ada kebaikan tau. Sebab kita tak berdepan dengan pelajar, kita tak akan rasa marah-marah tau. Okay, kita macam buat show bagi mereka. So kita cuba letak muzik ke, bagi dia menarik sikit supaya kita terhibur, pelajar pun terhibur lah. Dan kita tak akan marah-marah, betul tak? Saya rasa lah macam kita guna kaedah approach yang berlainan daripada kita berdepan dengan pelajar dan kita marah-marah kan. So kita guna kaedah YouTube. Okay, yang ini ialah model answer ya. Kita tunjuk okey, masa cikgu tanda inilah jawapan yang cikgu nak. Kena lukis macam ni baru dapat markah penuh. Okey, so kita terangkanlah macam mana pemakahan itu diberi, skema pemakahan. Okey, supaya dia faham kehendak pemeriksa. Dia mesti ada bentuk yang betul, correct shape. Okey. Dan kalau semi circle, dia kena lukis dengan jangka lukis. Tak boleh guna freehand. Dan ukuran itu mestilah tepat kepada campur tolak 0.2 cm. Sudut pun ada dia punya julat campur tolak 0.1 degree lah. So kita bagi tahu mereka walaupun ada sedikit kelonggaran, tapi kita galakkan mereka mempunyai satu sikap yang mana selalu nak buat kerja dengan tepat lah. Okey, so yang ini ialah lukisan yang kita expect pelajar kita lukis masa exam. Okey, kita akan bagi tahu dia kalau mau lukis macam ni baru akan diberi markah penuh lah. Kalau tidak, kalau lukis garisan macam pecah-pecah,
tak ada garisan putus-putus, kita akan potong markah lah. So kita tunjuk model answer kepada mereka dan kita minta mereka contohi cara skema jawapan tu. So ini ialah pandangan dari Y. Okey, yang ini ialah plan yang kita nak mereka lukis tadi dari atas, di mana ada satu kotak dalam objek itu. So dia kena tahu kenapa garisan itu mesti diputus-putuskan lah, sebab garisan itu benda itu terlindung, dia ada di dalam kan. So kita terangkan semasa kita screen recording tu, kita screen recording kita buat dulu, lepas tu kita kena buat editing. Lepas buat editing, kita baru tambah suara kita ataupun tambah muzik. Okey, kita boleh guna Acrobat tu, sebab Acrobat tu dia boleh tulis dengan pen dia. So kita tambahlah nota-nota atau apa yang kita nak highlight masa kita nak masukkan suara. Okey, cikgu faham ke apa yang saya terangkan, cara nak buat YouTube untuk mengajar plan and elevation. Okey, saya rasa cikgu-cikgu boleh cuba buat screen recording. Okey, nanti tunjuk kepada saya boleh tolong cikgu upload lah dalam YouTube tu. Siapa yang dah siap tu boleh tunjuk kepada saya dan saya akan ajar dia cara nak create your own YouTube channel dan upload the video, nak macam mana nak letak muzik dan macam mana nak masukkan suara. Okey, alright. Okey, cikgu-cikgu, ini ialah PLC untuk mathematics. Okey, so the end. So happy sharing. Saya harap selepas saya buat PLC ini, saya boleh dapat seorang dua cikgu Max yang dah siap video itu dan tunjuk kepada saya, dan saya akan tolong dia upload dan kita share di grup kita. Okey, boleh tak Cikgu Fazila? Okey, so saya rasa sampai hari ini kita 3 November ya. Okey, kita ber-PLC di Pusat Sumber kan. Alright, so itu saja sharing saya tentang kaedah mengajar melalui YouTube. Okey, so started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fucking love anymore to them. Can you feel the spark in city light when you stay tonight? That's the sparkles from my breaking heart. So hard, break it so hard.